Okay, J. Macam mana kita nak buat yang ni? Dua belas per square root of T. So, yang ni akan dapat nak guna apa? Kalau ada per ni. Quotient rule. Okay. Quotient rule. Kan, kalau kata nampak per ni quotient rule. Okay, bila quotient rule, kita ada U dengan V. So, U kita sekarang ni 12. U kita sama dengan 12. So, U prime sama dengan apa? Kalau differentiate 12 dapat apa? Kosong. Okay. Lepas tu V kita T kuasa 1/2. V prime kita sama dengan apa? Macam mana V prime? 1/2 T 1/2 T kuasa? negatif 1/2. Okay. So, F prime T, apa formula quotient rule? V U prime minus U V prime over V squared. So, ni formula dia. So, kita masukkanlah T kuasa 1/2 darab dengan U prime kita kosong, tolak U kita 12, V prime kita 1/2, T kuasa negatif 1/2 per dengan V squared. So, V squared kita, V kita square root of 2 squared. Dia jadi macam tu. Okay, so atas tu dapat berapa? Dapat berapa kalau di simplifykan? Sini darab dengan kosong. Jadi kosong lah kan? Kosong. 12 darab 1/2 T kuasa negatif 1/2 ni? So dapat berapa? Ui, mana yang lain ni awak tak nyaut-nyaut ni? 6. 6? Kuasa 6 T kuasa negatif 1/2. Bawah per dengan apa? T. T. Okey. Macam mana nak simplifykan lagi ni? Sebab ada T atas bawah ni. Macam mana kita nak simplifykan lagi? Yang A kuasa M bahagi dengan A kuasa N. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Tolak. Apa yang tolak? Apa tolak apa? Kuasa tolak. M tolak N. So M tolak M. Maksudnya yang ini 6 T kuasa negatif 1/2 tolak 1. So dapat berapa? Enam T negatif 3/2. Negatif. So negatif, sorry. Ni jadi negatif 6. Ada negatif. So negatif 6 T kuasa negatif 3/2. Okay, ataupun boleh bawa ke bawah. Inilah jawapan dia. Okay. Ada cara lain tak nak selesaikan ni? Tak cara lain. FT sama dengan bawa naik ke atas. T kuasa negatif 1/2. Okay. Awak bawa naik ke atas. Okay. Bila bawa naik ke atas, dia dah jadi
product rule pula. Okay, so dia dah jadi product rule. So maksudnya product rule. Maksudnya U sama dengan 12, V kita T kuasa negatif 1/2. U prime kita sama dengan apa? Kosong. Kosong. V prime kita kali ni negatif 1/2 bawa ke depan. T kuasa jadi T kuasa berapa? T kuasa berapa tu? Negatif 3/2. Negatif 3/2. Okay, so formula product rule V U prime plus U V prime. So T kuasa negatif 1/2 darab dengan kosong tambah U kita 12 darab dengan negatif 1/2 T kuasa negatif 3/2. Ini product rule. So dia akan jadi apa? Kita jadi apa? Negatif Apa? 6. So T si kosong. kuasa Okay, so yang ni akan jadi negatif 6 T T kuasa negatif 3/2. 3/2. Negatif 3/2. Okay, kuasa negatif boleh bawa ke bawah 3/2. Sama macam yang colour biru tu. Betul kan? Betul. So quotient rule pun awak boleh pakai. Product rule pun awak boleh pakai. Ada satu lagi yang lagi mudah. Satu soalan ni dia banyak. Dia punya benda boleh pakai. Macam mana yang lagi satu yang lagi ringkas? Kuasa darab dengan depan. Okay, maksudnya kita bawa ke atas juga. Okay, 12 T kuasa negatif 1/2. So yang ini kita katakan dia sebagai pakai yang C tu. Constant multiple. Awak tengok rule C. Constant multiple page 6 tu. Kan? Macam mana rule C tu cakap? So F prime T sama dengan 12 tu, maksudnya negatif 1/2 ni boleh bawa ke depan. Jadi T kuasa baru tolak dengan 1. So negatif 1/2 tolak 1 negatif 3/2. 3/2. So akan dapat negatif 6 T kuasa negatif 3/2 pun dapat negatif 6 per T kuasa 3/2. Nampak? Ada 3 cara. Quotient rule, product rule, rule C ataupun dengan menggunakan rule C pada page 6 tu. So, awak rasa mana yang mudah? Rule C. Tapi kena tangkap lah. Okay, sebab apa quotient dengan produk ni kita boleh abaikan? Sebab awak nampak salah satu daripada hasil darab ataupun hasil bahagi dia adalah constant. Okay. So sebab bila differentiate constant dia akan dapat kosong. So dia maksudnya dia akan hilang lah. Jadi untuk constant walaupun dia adalah hasil darab ataupun hasil bahagi, bila dia constant, so better awak guna rule C tu. Okay, jawapan semua sama. Nampak? Sebenarnya nak pakai product rule pun sebenarnya saya tak kisah nak pakai quotient rule. Tapi kalau ada benda yang lagi jimat masa, jimat impact, kenapa kita tak pilih yang tu? So awak kena think wisely. Pick. Okay, pick the best method yang awak rasa boleh mempercepatkan proses dia. Okay, so kena tangkap. Sometimes it can be quotient rule, it can be product rule, or you just can use dia punya direct
differentiate sahaja. Okay, clear ne? Clear, madam. Okay, K ni YouTube. Okay, so dia tengok YouTube. Okay, L. F prime X. Dia ni hasil tambah tolak ni. So kita differentiate seketul-seketul. 3X kuasa 8 dapat apa? Apa? 24X kuasa 7. 24X kuasa 7. 24X kuasa 7. Okey, lepas tu sebelah dia 10X kuasa 4. 10X kuasa 4. Okey, Tambah 6. 10X kuasa 6X. 6 je. Dah. tambah 6. Tambah 6. Okey, M. 6. So M, kalau untuk yang macam ni, kita rearrange dulu. Maksudnya kita boleh differentiate. Kita mudahkan dia. Cert tu. Maksudnya cert tu adalah kuasa berapa? Kuasa 1/2. Okey. Lepas tu baru kita differentiate. Dia dapat berapa sini? 4X. Okey, yang ini Lima per 2. 5/2. Lepas tu 5/2 je. X. Negatif X 1/2. kuasa Negatif 1/2. 1/2. Okey. Dah. Negatif ni nak kekal atas pun boleh. Nak bawa ke bawah. So bila dia bawa ke bawah, dia akan partner dengan 2 tu lah. So pun boleh juga. Okay. Nak letak balik dalam sebutan cert pun boleh juga. 5/2 cert X pun boleh juga. Okay, mana-mana pun tak apa. Okay, N. Okay, tukar dulu semua ni. Tukar dulu. Yang ni tak payahlah, ni constant. Okay, bagi kat saya F prime X. Dapat apa? F prime X. Tiga. Okay, ni nak terus differentiate. 3/2X. 3/2 X kuasa. Negatif 1/2. Okay, lagi. Sebelah dia tu. Dapat apa? Tolak X. Kuasa negatif 3/2. Tolak X kuasa negatif 3/2. Differentiate cert 2. Apa differentiate cert 2? Differentiate constant dapat apa? Kosong madam. Kosong lah. Tak payah tulis pun tak apa. Tak, ini je lah. 3/2 X kuasa 1/2 tolak 1/X kuasa 3/2. Tinggal yang atas pun saya terima, tinggal yang bawah tu pun actually saya terima juga. Okay. Differentiate cert 2 kosong. Ni teragak-agak lagi jawab ni. Okay dah? Nak salin ke apa ke? Okay. Oh. Fx equals to 3x squared minus 1 times. Okay, times maksudnya kita dah nampak dah product rule. Okay, times 7 plus 2x cube. So yang ini product rule. So product rule nampak kat sini 2
ada X. So memang kena pakai product rules lah. Kalau yang macam yang tadi saya tunjuk 12T kuasa negatif 1/2 tu, 12T kuasa negatif 1/2, yang ini salah satu dia ni constant. So kita boleh pakai rule C tu. Tapi yang ini dua-dua ni ada X, so awak kena pakai product rule. Okay, yang ini ada dalam YouTube official. So saya nak awak tengok dalam YouTube. Patutnya dah kena tengok dulu dah. Okay. P. Kita terus ke P. 3x squared. Okay. Darab 5x tambah 1. Dan 3x squared. Kita bila kita punya pronunciation pun ada. Kita tak sebut 3x squared 5x tambah 1. Jarang kita sebut straight macam tu. Kita akan sebut 3x squared times 5x tambah 1. Ataupun 3x squared dalam bracket 5x tambah 1. Maksudnya situ kita dah boleh tahu dia adalah hasil darab. Okay, product rule. So product rule kita keluarkan dulu U dengan V dia, nak bagi mudah. Okay. So kita differentiate siap-siap. U prime akan dapat apa? 6x. V prime? 5. Okay. So F prime X sama dengan V U prime plus U V prime, ataupun dia boleh terbalik. U V prime plus B U prime pun boleh juga lah sebab dia hasil darab. Dia tak ada masalah. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Tapi kalau quotient rule tu dia memang wajib start dengan V. Awak kena alert dengan formula tu. Okay. Masukkan V kita 5x tambah 1. U prime kita 6x. Okay. U kita 3x kuasa 2. V prime kita 5. Okay. Bila dekat sini, awak ada boleh pecah pada 2. Bila pecah, pertama awak boleh factor. Dan factor out. So maksudnya kat sini kita ada 5x. Kat sini kita ada 6x. Okay, 6 darab x. Kat sini kita ada 3x kuasa 2 darab dengan 5. So awak rasa kita boleh factor out apa? Apa yang factor sepunya? Factor sepunya dia. X ke middle. Sini apa? X squared ni kita ada x darab x. Dan kita ada x darab x. Kalau 6 ni kita ada 3 darab 2. 6 tu. So apa kotak yang ada sama dekat situ? Kita ada kotak 3. Okay, dua-dua ada kotak 3. Lepas tu kita ada kotak apa? Kotak X. 3 pun boleh bawa keluar. X pun boleh bawa keluar. Kan? So awak dikatakan ini faktor sepunya lah. Okay? Faktor sepunya. Kenal pasti faktor sepunya. Ni istilah dia. Okay, maksudnya kita akan keluarkan F prime X sama dengan kita keluarkan 3X. So bila kita keluarkan 3X, yang first tu akan tinggal apa je? Bila dah keluar 3X. 2 dengan 5X tambah 1. Kan? Lepas tu yang sebelah tu tinggal apa lagi? X. Dah keluarkan 3X, so Dan tinggal 5. apa? X dengan 5. So akan tinggal 5X. Okay. Okay, sini baru awak kembangkan yang dalam bracket tu. 10X tambah 2 tambah 5X. So jadi berapa dalam bracket tu?
15x tambah 2. 15x tambah 2. Kan boleh juga. Kan? Okay. Ataupun, okay, kalau awak tak nampak faktor out tu, apa yang kita boleh buat? Kalau awak tak nampak nak faktor out tu. Awak tak perasan faktor sepunya tu. Awak boleh expand. Okay. So kita boleh expand. Maksudnya expand sini akan dapat berapa? Sini dapat berapa? 5x plus 6x dapat berapa? Berapa? 30x kuasa 2 tambah 6x. 30x kuasa 2 tambah 6x. Okey, yang sebelah sini 15x kuasa 2. 15x kuasa 2. Okay, apa yang kita boleh ni kita boleh gabungkan 30 dengan 15. Kuasa 2 tambah so, jadi 45x kuasa 2 tambah 6x. Okay, macam ni pun boleh. Ataupun awak nak kecilkan lagi, so kita factor out. So cari faktor sepunya, baru kita cari faktor sepunya dia. So apa faktor sepunya kat sini? Apa yang awak rasa kita boleh keluarkan apa? Apa yang ada pada 45x squared dengan 6x? Apa yang kita boleh keluar faktor sepunya dia? Sebelum kita nak cari kos-kos yang pertama, 45 3x. dengan 6. 45 dengan 6, faktor sepunya dia adalah 3. Mana ada lagi dah. Okay, so 3. Dengan X. Okay, so bila awak dah keluar dah 3X dekat situ, 45X squared tu akan tinggal apa? 15x. 15X. 6X ni dah keluar 3X, akan tinggal apa? 2. 2. 2. Pun dapat juga macam sebelah tu. Okay. So ikutlah awak nak expand dulu ke ataupun awak terus nak tengok factor out dia ke, pun boleh juga. Kan? Ataupun satu lagi option. Itu sebab saya kata awak kena bijak pilih lah. Itu sebab kena selalu buat latihan supaya awak boleh nampak apakah option-option yang awak ada. Satu lagi cara selain daripada product rule. Apa dia? Apa boleh fikir? Quotient rule. Quotient rule kalau ada per. Okay, quotient rule dah memang out dah. Lagi apa rasanya? Cepat. Be creative and kritis. Apa benda aku boleh buat ni nak menyenangkan hidup aku lagi ni? Apa benda ni? Awak expand dulu. Tak payah differentiate pun lagi. Tapi kita expand dulu. Maksudnya dia masih fx dulu. So bila expand dulu, lagi mudah nampak expand. Dapat berapa tu? 3x squared darab dengan 5x. Lima belas x kuasa 3. 15x kuasa 3. 3x squared darab dengan 1. 3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Okay. Dah expand, baru differentiate. Okay. Differentiate 15x cube. Nampak? Bila saya sebut baru differentiate, simbol dia.
So, sebabnya dekat tepi ni awak kena betul-betul ni janganlah sama dengan ni daripada atas ke bawah ni sama dengan. Tak ketahuan punca. Untuk penulisan lah yang memang selalu saya jumpa. Okay, dah start differentiate, dia akan tukar simbol F prime X. Okay, how to differentiate 15X cube? 45X. 45X kuasa 2. Kuasa 2. Okay, sini 6X. 6x. Okay, faktor sebenarnya nak differentiate kan macam sebelah tu. Kita nak simplify lagi. 3X. 3X. Okay, 15X tambah 2 kan dapat juga tambah. Pakai produk rule pun boleh. Bergantung kepada keadaan. Expand dulu pun boleh, baru differentiate. Bila dah produk rule, nak factor out pun boleh, ataupun nak expand pula ke, ikut keadaan. Janji betul. Awak ada banyak pilihan. Keep practicing. Itu sahaja dia punya ubat dia. Matematik ni dia tak faham, dia kena lagi banyak latihan. Lagi kena tahu macam mana kena bagi faham. Okay dah? Dah, madam. Okay. Itu produk rule. Okay, Q ni kalau dia per macam ni, okay. Ini apa? Ini guna apa? Question rule. Ini quotient rule lah. Atas bawah ada X. Quotient rule. So yang ni dalam YouTube. Okay, kita pergi ke R ni. Okay, so quotient rule. U yang mana? Mana kita nak letakkan U? 2X kuasa 2. Syafiqah dah masuk kan? Yang atas. Syafiqah dah masuk dah? Syazliana? Syazliana? Tak ada juga. Saya kosong kan ya? Rasulan? Ada, madam. Ada. Okey, Rasulan. Yang mana U? Yang atas ya, madam. 2x squared tolak 4x tambah 3. So, U prime dia akan jadi apa? 4x 4x tolak 4. tolak 4. Okey. Okey, V. Fatin. Mana V? Siti Balkis? Yang bawah. 2 So, tolak 3x. U prime? V prime? Negatif 3. Negatif 3. Okay, so differentiate fx, f prime x. Apa formula quotient rule? Irfan. Apa formula quotient rule? Ada tak Irfan? F prime T, F prime S Okay. equal to VU prime minus U V prime V prime. over V square. Okay. So itu formula dia. Dan kita masukkanlah V kita 2 tolak 3x. U prime kita 2x squared tolak 4x tambah 3. U kita terbalik salah. U prime 4x tolak 4. U kita 2x squared tolak 4x tambah 3. V prime kita negatif 3 per dengan bawah dia V dia 2 tolak 3x per kuasa 2. Dah. So yang atas ni kalau dia tak ada faktor sepunya, kalau tak ada faktor sepunya, terus expand lah.
Kalau awak nak guna faktor sempurna tu, awak tak jumpa, awak terus expand. Okay, expand yang atas. Kira dapat berapa ni kalau expand ni? Expand. Bagi kat saya yang dah expand. Come on. Cepat, macam mana? Dua darab 4x jadi apa? 8x 8x. Lepas tu, tolak 8 tolak 8, tolak 12x square 12x squared tambah 12x tambah 12x. Okey, yang sebelah tu, tolak kalau diikutkan dia jadi positif tau. Sebab negatif 3 tu duduk depan. So, kita terus anggap dia depan tu positif 3. okey dia So, jadi apa terus? tambah 6x square Tambah 6x squared tolak 12x tolak 12x. tambah 9. Okey. Okey, bawah ni, yang untuk bawah tak payah expand. Okey. So, yang bawah tak payah expand dulu. Tengok keadaan. Okey, tapi selalunya dia tak payah expand. Dia akan di dalam bentuk faktor macam tu. Dan expand dia lagi nampak complicated. Dah halang-halang dia dah dalam bentuk factorized. So, kekalkan macam tu. Okey, maksudnya kita fokus pada yang atas lah. Tengok apa yang boleh disusun balik. Ikut tertib dia, kita akan dulukan yang kuasa 2. So, jadi berapa situ? Negatif 6x kuasa 2. Okay, lepas tu? Tambah 8x. Tambah 8x. Okay. Lepas tu? Tambah 1. Tambah 1. Dah. 2 tolak 3x kuasa 2. So, atas ni, awak kena check. Okay. Check dengan kalkulator. Boleh faktor tak? Boleh faktor lagi tak? Kalau awak masuk dalam kalkulator. Dia mesti bagi dalam nombor bulatnya. Nombor bulat. Tapi dia keluar nombor berapa? Pecahan. Pecahan ke dia bagi dalam perpuluhan ke dia bagi dalam set? Cert. Dalam Pecahan set kan, pecahan set. So kalau pecahan set tu dalam pecahan set tu maksudnya dia tak boleh faktor direct lah. Okay, bila dia tak boleh faktor direct macam tu, tinggal je lah, sudahlah. Ini je lah jawapan awak. Okay. Dah. Settle. Okay, salin. Okay, dah. Dah, madam. Saya bagi extra 1. Saya nak test kecekapannya. 5x kuasa 2 tambah 6x per dengan x. Okay, so yang ni pakai apa? Quotient rule. Quotient rule. So apa U kita? 5x kuasa 2 tambah 6x. Apa U prime? 10x tambah 6. V kita? X. V prime? Kosong. Height. Kosong. Height. Salah. 1. 1. Kosong untuk constant. Yang nombor. Ini X. X ni dia jadi 1. Tengok balik. Okay, tak apa. Boleh lagi dipraktiskan.
F prime X, so we will start with V first, maksudnya X, U prime minus U V prime over V squared. So X squared. Okay. So yang atas ni kalau kita kembangkan, dapat apa kalau kita kembangkan? Dapat apa? 10x kuasa 2 Kuasa tambah 2 tambah 6x. Lepas tu, yang ini satu kat depan belakang tu. Tolak 5x kuasa 2 tolak 6x. Per dengan x kuasa 2. Okay, apa kita boleh simplify kan? 2x square. 6x tolak 6x. So yang tinggal 5x square. 5x kuasa 2. 5x kuasa 2 per dengan x kuasa 2. Boleh kecilkan lagi. X kuasa 2 boleh potong. So yang tinggal ni cuma 5. 5. Okay. So extra ni, okay, betul dia punya quotient rule. Tapi saya nak test awak punya percakapan lagi. Sebenarnya awak boleh mudahkan dia lagi. Cuba awak fikir. Dia tak payah guna quotient rule pun sebenarnya. Potong Apa X. dia? Awak simplify dulu soalan tu. Bukan awak differentiate lagi. Awak simplifykan dulu. Sebab kat bawah ni dia single sahaja. Dia tak ada hasil tambah, hasil tolak. Dia satu je. Satu term sahaja. Single term. Okay. So apa yang kita boleh buat dulu? Kita boleh bahagi 5x squared tu dengan x. 6x ni pun dengan x. So actually sebenarnya apa fx awak? 5x tambah 6. 5x tambah 6 je. Baru differentiate. Differentiate 5x tambah 6. 5. 5. Nampak? Okay. So saya nak awak cekap cepat. Awak kena tengok, okay, benda tu benda. Sebab satu soalan tu dia boleh macam-macam cara. Semuanya pakai rules of differentiation tu. Okay. Sama ada, jangan ingat setiap yang quotient rule tu, setiap yang ada per tu terus quotient rule. Jangan macam tu. Perhatikan dulu. Ya, aku ni boleh tak simplifykan lagi? Boleh tak bawa naik ke atas? Mana yang lagi mudah? Cari. Okay. Jawapan memang sama. Tapi kesan dia nanti awak akan rasa lagi cepat selesai. Awak akan banyak lagi masa untuk jawab soalan lain. Itulah dia punya benefit dia. Okay. Tu extra question. Okay, next. Find the derivative using power rule. Apa yang dikatakan power rule? Power rule lah, bukan power root. Power rule. Macam mana differentiate power rule? Dia akan buat apa? Macam mana ni? Yang dikatakan power rule. 3 bawa ke depan. Lepas tu? Yang dalam kurungan tu stay. Yang dalam kurungan ni stay dulu. Kuasa dia akan jadi kuasa apa? Tolak 1. So dia akan jadi 3 tolak 1. Lepas tu dia ada add on darab dengan apa? Darab dengan differentiate dalam kurungan. Differentiate bracket tu. Okay, differentiate dalam bracket tu. So differentiate dalam bracket tu dapat 5x 5 kuasa 4. kuasa 4. So benda ni dia hasil darab. Ni semua ni
3 darab dengan X kuasa 5 tambah 1 kuasa 2 darab dengan 5X kuasa 4. Maksudnya mana yang awak boleh gabungkan, mana yang sekufu dengan dia, maksudnya macam 3 dengan 5 tu boleh gabungkan. So jadilah 15 X kuasa 4 dalam kurungan X kuasa 5 tambah 1 kuasa 2. Dah, ni power rule. Okay. Ini dia katakan power rule. Kalau yang ini, B ni, kita try practice B. Kalau dia bagi Y, kita sambut apa? Saya kata. dy dx. dy over dx ataupun y prime. Okay, macam mana? Power rule. Empat 4 2x kuasa 4 tolak 9x tambah 6 kuasa 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 3 kuasa tu jangan lupa. Lepas tu kena darab 8x kuasa 3 tolak 9. 8x kuasa 3 8x kuasa 3 tolak 9. 9 Dah. So yang ini kalau rasa kuasa 3 nak kembang lagi payah, biar je lah. 4 ni pun tak payah masukkan dalam mana-mana bracket. So biarkan dia macam tu. Dah. Okay, ni dia katakan power rule. Extra. So guna apa? Differentiate apa? dy over dx. Okay. Dapat apa? 2 darab x tolak 3 kuasa 1 darab dengan 1 aja dia. Ya, darab 1. So, 2 X tolak 3. Tak payah nak kembang pun boleh. Atau, apa option? Saya nak awak sentiasa fikir option. Kalau awak tak ingat, power rule tu, apa yang awak boleh buat dulu? Hmm? Expand dulu. Kan? So, dapat apa kalau awak expand dulu kuasa 2 ni? X tolak 3, X tambah 3. Bukan. Kuasa 2 ni yang kena kembangkan dia lah. X kuasa Macam 2 X kuasa 2 tolak 6x tambah 9. tolak 6X tambah 9. Yang X tolak 3, X tambah 3 tu, kalau dia X squared tolak 9. So, awak kena hati-hati ni. Yang ini bila kuasa 2, maksudnya 2 tu mesti X tolak 3, X tolak 3. Saya dah confused. Baru kita differentiate. Dapat berapa? 2X tolak 6 nak kekal macam ni pun boleh. Nak kata faktor sepunya 2 pun boleh juga. Faktor sepunya tu. Dah. Kan? Banyak option. Tapi sebenarnya, tahukah anda bahawa differentiate Y sama dengan 5X kuasa 3 sebenarnya power rule. Apa saya kata power rule? So, awak bayangkan Y sama dengan, bukan 5X kuasa 3 lah. Ini je, X kuasa 3. Dia cuma
X tu, single X tu tak ada bracket. Dia cuma single X tu, katalah saya letak bracket. So macam mana power rule dia kalau awak selesaikan guna power rule? Tiga ke bawa ke depan. Lepas tu yang ini stay lagi kan? Dia masih stay lagi. So kita kata stay tadi. Dia akan jadi kuasa berapa? 2 Kuasa 2. Lepas tu kita akan darab 1. dipencit dalam bracket. Benda yang sama juga. Tapi sebab kita dipencit single X tu kita dapat 1. That's why kita tak perasan sebenarnya yang awak buat tu adalah power rule. Okay. So power rule ni dia akan obvious bila dalam bracket tu dia bukan single X. Dia ada X tolak 3. Nampak? Dia ada X kuasa 5 tambah 1. Dia ada 2X kuasa 4 tolak 9X tambah 6. Dia selain daripada single X. So kita akan applykan power rule. Kalau awak rasa nak expand dulu, expand. Kuasa 2 ni lah naklah expand. Tapi kalau kuasa 4 ni janganlah awak expand pula. Jenuh. Kita pakailah power rule. Okay, so ini ada screenshot dulu. Next. Okay. Chain rule. Chain rule pula dah. Okay. Chain rule ni sebenarnya dia nak dekat sama juga dengan power rule. Okay, macam ni. Okay. Macam mana pakai power rule? Macam mana pakai power rule? Kuasa dy bawa over depan. dx sama dengan 4. 4. X tambah 5. X tambah 5. Kuasa Kuasa 3. Kuasa 3. darab dengan 1. Selalunya saya takut awak lupa yang dalam darab dengan bracket tu. Tapi yang ni sebab darab dia 1, kalau terlupa pun awak selamat lagi. Ini power rule. Ini je. Tapi sekarang ni dia ada satu lagi, chain rule. Banyak mana rule-nya ya. Okay, apakah chain rule? Maksudnya masih benda yang sama tapi dia nak suruh guna chain rule. Chain rule adalah awak akan ambil U tu dalam sebutan X. Lepas tu Y awak akan buat dalam sebutan U. U form. Okay. U dalam sebutan X, Y dalam sebutan U. Okay. U tu kita akan pilih yang dalam bracket. So yang ni yang kita akan letak dekat U. X tambah 5. Maksudnya bila dah dalam bracket tu jadi U, makanya Y akan jadi apa? Y akan jadi apa? Kalau yang saya highlight kuning tu jadi U, maksudnya Y sama dengan? U tambah 5. Semua tu highlight yang semua tu sebagai U, seketul tu sebagai U. X tambah 5 tu adalah U. So Y sama dengan apa? 4 kan ada. U kuasa 4. nampak? Macam tu cara chain rule dia. U dalam sebutan X. Okay, so awak akan ambil lah U tu awak labkan dengan yang dalam bracket tu. Ambil semua yang dalam bracket X tambah 5. Maksudnya bila U tu dah jadi X tambah 5, Y akan jadi U kuasa 4. Okay. Mula-mula tadi saya ajar, bila ada huruf Y, huruf U dengan huruf X, so kita akan differentiate apa dia punya sebutan. Dia akan jadi apa? Apa niat dia? D U over dx. D over U dx. over dx. Okay. So, differentiate X tambah 5 jadi apa? 1. 1. Okay.
Sini ada huruf Y dengan huruf U. Okay, apa niat kita? dy over dt. dy over dy. dy over du. Dia tak boleh jadi dy over dx. Kenapa? Sebab kita ada Y dengan U. So, apa dia punya dy over du? For u power 3. For U power of 3. Kan? Tapi, last kali dia tetap gatal nak dy over dx. Dia tetap nak nampak with the respect of x. With the respect of x ni, kalau soalan tu, maksudnya bawah dia nak dalam sebutan x, dy over dx. Okay. So, kita akan guna chain rule. Inilah dikatakan petua rantai, chain rule. Kita akan rantaikan dua benda yang kita ada tu. Kita ada dy over du, kita akan darab dengan du over dx. Secara kasar ni kita akan nampak dy over dx lah bila kita cancel du over du tu. Okay. Apa yang dy over du yang kita dapat tadi? 4u cube darab dengan du over dx 1. Okey. Tapi sebabkan sebutan x, maksudnya yang ini kan, jangan lupa tukar dalam x form. Tadi awak dah bagi tahu u sama dengan x tambah 5. So awak kena tukar balik kan, 4u cube darab 1, 4u cube lah. Darab balik last sekali, bukan darab, ganti balik last sekali 4x tambah 5 kuasa 3. So jangan lupa. Okay. Sama punyalah panjang. Padahal power rule ada. Kan? Benda tu ada power rule. Tapi saja je dia nak awak tahu pasal chain rule. So kena bila dia minta using power rule, awak pakai power rule. Kalau dia minta using chain rule, guna chain rule. Kalau dia minta using first principle, awak kena guna first principle. So kena tahu benda ni. Semua ni. Memang banyak hafal. Sam ni dia banyak hafal formula. Itu sebabnya assignment grup awak tu suruh cari satu kaedah menghafal formula. Ada tak? Dah bincang dah? Dah start bincang dah? Dah form grup dah? Grup dah ada dah kan? Dah. Pilihlah macam mana ni. Cara nak menghafal quotient rule. Nak bagi ingat. Jangan terbalik-terbalik U dulu ke V dulu. Fikirlah. Kan? Mana tahu boleh share dengan kawan-kawan. Boleh ingat waktu nak jawab exam nanti. Okay. See YouTube. Okay. Last kali. D. Last. Chain rule. Ini ibarat macam ni. Okay. So U kita nak ambil sebagai apa? U dalam sebutan X, Y dalam sebutan U. So apa U kita nak pilih sekarang ni? U yang dalam kurungan. Okay. So bila ambil dah U tu dalam kurungan, maka Y akan jadi? U kuasa 1/2. Okay, good. Buat yang ini, satu benda ni pun awak dah boleh dapat 1 markah lah. Maksudnya awak dah ada satu kaedah starting tu. Dia dah lead kepada benda yang betul. Okay, nak dapatkan du over dx. Macam mana? So yang ini kena pakai apa ni? Differentiate ni. Dua ke medium? Ni bila ada purple ni kita kena pakai apa? Quotient rule. Quotient rule. Terpaksa pakai quotient rule lah. Kan bawah ni pun bukan single X. So dia tak boleh lah nak bahagikan semua tu dengan X sahaja. Kan? Kalau dia single X macam yang saya bagi extra question tadi,
Baru kita boleh permudahkan. So yang ni nak tak nak memang kena pakai quotient rule lah. So atas U, saya takutlah nak guna U sebab U yang atas dengan U yang ini benda yang lain. Kan? Kan awak confuse pula. Jadi kita tukar huruf lah. Apa huruf yang senang? AB. A dengan B. Saya takut guna UB. Okay, maksudnya A awak 2X tambah 1. B awak X tambah 1. So A prime sama dengan apa? 2. 2. B prime 1. 1. Okay, sekarang ni apa formula dia kalau guna AB ni? Dia duk hafal U dengan V, U dengan V je. Kalau dia twist pula guna huruf A dengan B, apa? Apa akan jadi formula dia? Kalau awak faham kedudukan dia, gunalah huruf apa, bulan bintang ke, mesti awak boleh juga. Start dengan apa dulu formula quotient rule ni? AB prime. Salah. Satu prime. darab Dia kena B dulu. Mesti wajib dekat bawah dulu. B, A prime. A prime. Lepas tu, Minus AB prime. minus AB prime. Yang ini awak tak boleh terbalik tau. Sebab dekat operation tengah dia adalah minus. 2 tolak 3 dengan 3 tolak 2 mana sama. 1 dapat nilai dia 1. 1 lagi negatif 1. So tak boleh. Dia mesti yang V dulu. V tu adalah yang B. Per dengan B kuasa 2. per dengan yang mana kuasa 2? B. So hati-hati. Okey. Baru masuk. X tambah 1 darab dengan 2 tolak 2X tambah 1 darab dengan 1 B prime. Per dengan X tambah 1 kuasa 2. Ni baru dapat D over dx eh. Yalah, jauh. Okay, ni saya ketepikan dulu Y ni. Okay, simplify kan? Dapat apa? Kembangkan sampai dapat yang betul-betul simplify. 1, madam. 1. Kena kira. Dah, itu baru du over dx. Okay, mana tadi y kita? Okay, y sama dengan apa tadi? Apa? Y sama dengan apa tadi? U kuasa 1/2. Okay, so kita differentiate jadi huruf apa? Apa terhadap apa? dy over du. So dapat apa dy over du? 1/2 bawa ke depan. So u kuasa Negatif 3/2. okay. Tolak dengan 1. Negatif 1/2. Jadi 1/2. Jangan salah yang lain. Maka chain rule baru nak cari dy over dx. Apakah chain rule kita? Dy over du darab dengan du over dx. So dy over du kita 1/2 u kuasa negatif 1/2 darab dengan du per dx kita tadi 1 per x tambah 1 kuasa 2. Apa yang kita kena tukar? Fokus pada yang ni. Apa yang kita kena tukar dekat sini? Nak simplify kan? U. Ganti balik dengan apa? Ganti balik yang awak let tadi mula-mula. 2x tambah 1 per dengan
X tambah 1 kuasa negatif 1/2 darab dengan 1 per X tambah 1 kuasa 2. Okay, macam mana nak simplify? Sebab dia ada benda yang sama ni, macam mana nak simplify? Right, ini je satu. Oh ya Allah. Saya bagi jawapan akhir dia. Okay, seorang tolong bagi tahu macam mana boleh dapat ni. Kuasa negatif 1/2 X tambah 1 kuasa negatif 3/2. Macam mana? Tu jawapan dia. Ingat balik, dia melibatkan hukum indeks. Ada kuasa-kuasa ni. Asing dia ni. Ha? Ni jawapan dia. Macam mana nak dapatkan jawapan yang macam saya nak tu? Apa kita kena buat? Come on. Terah otak tu. Yang 1 per X tambah 2 kuasa 2 tu kita bawa naik atas. Jadi X tambah 1 kuasa negatif 2. Okey. Saya ikut je dulu apa yang awak cakap. Okey. Lepas tu? X tambah 1 tu boleh potong. X tambah 1 yang bawah tu kuasa berapa? Yang ini ni? Kuasa berapa? Takkan dia boleh main cancel macam tu je? Apa sebenarnya? Cepat, ada seorang jawab baru kita boleh left Google Meet ni. Ni dia guna power rule ke? Ha? X tambah 1 tu tetap dia akan power apa juga? Yang saya highlightkan warna kuning tu power apa? Kalaulah A per B kuasa M, dia sama dengan apa? Macam nak asingkan? B per A kuasa M. Itu ulang balik. Macam mana kita nak pecahkan kalau A per B kurungan kuasa M? Dia pecahkan satu-satu, dia akan jadi apa? A kuasa M, B? B kuasa M. B pun ada kuasa M. Tahu, bukan A tu je yang berkuasa M. Maksudnya yang dalam kurungan kita yang besar tu, dia sebenarnya apa? 2X tambah 1 kuasa Negatif 1/2. bawah ni pun X tambah 1 ni pun kuasa Negatif 1/2. Okay. So, yang ini nak dimudahkan. Ni kiranya dia per semualah. Bila atas tu kita dah darab lah, dia jadi per. A kuasa M per dengan B kuasa A kuasa N. Sebab dia base yang sama. Dua-dua tu base dia X tambah 1. So dia akan jadi apa? A M tolak N. A kuasa M tolak N. So maksudnya kalau kita ni 1/2 ni awak tak boleh bawa naik ke atas tau. Dia memang duduk tang bawah. Okay, 2X tambah 1 pun dia duduk kat atas. Dia akan jadi ni X tambah 1 kuasa apa? Negatif 2 tolak dengan 1 tolak 2. negatif 2 tolak negatif 1/2
kuasa atas tolak dengan kuasa yang bawah. So negatif 2 tambah 1/2 dapat berapa? Dapat negatif 3/2 ke? Dah, itulah bawah tu dapat. Kau tahulah macam mana nak simplify. Okay, so that's all for today. Thank you, class.